termasuk penyakit yang gerebok hak dikatakan penyakit wabak. Wabak bahasa Arab kita kata rabah. Makna penyakit yang meratoi. Itu di antaranya. Oleh tu jadi di atas saya ni berasa terlekat dan sangat-sangat begitu, jadi berasa terhutang kepada semua para rakan bapa dan ibu dan seumumnya pengikut saya. Jadi setelah begitu di antaranya lamanya saya tidak begitunya mengajar dan tak begitu ceramah. Hanya setelah di antaranya ahli berkenaan dikatakan kerajaan dia tidak begitu izin dan benar di antara kita mengajar dengan cara bersekolah atau berpondok dengan beri pun bentuk ramah. Akan tetapi alhamdulillah walaupun tak begitu, pelajar-pelajar di antaranya Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah dapat boleh hadir bersama dengan tok guru, sehingga saya pun bolehlah di antara mengajar ala qadar awal selepas daripada puasa 15 Syawal sehingga sampai aku ni Zulhijjah. Saya boleh di antara juga dah baca kitab sedikit banyak serta dengan pelajar-pelajar saya. Akan tetapi pelajar yang duduk ke sini saya ikuti seperti mana di antara arahan yang telah diarahkan ahli berkenaan, yang begitu dia orang yang khibrah, yang bijak pandai keadaan untuk nak pertahankan daripada penyakit wabak dia katakan virus corona ataupun COVID-19. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di antaranya saya sendiri, keluarga saya dan pelajar saya ni jadi lepas daripada penyakit tersebut. Nah, itu salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kepada semua kaum bapa dan ibu seumumnya, kepada pengikut saya, jadi alhamdulillah. Jadi di antara Allah akan memberi ketentuan khususnya umat Nabi pada akhir zaman, beri alat yang canggih yang dikatakan torosak. Maka torosak inilah salah satu daripada alat yang canggih yang tidak ada semasa dulu. Ini salah satu Allah akan memberi kemudahan kepada umat Nabi pada akhir zaman. Dengan sebab ada torosak inilah dapat boleh kita mengadakan kebaikan. Khususnya boleh kita mengajar dan kita buat majlis tazkirah dengan melalui live shoot. Dan begitu juga bagi cikgu-cikgu, bagi guru, bagi kru-kru cikgu sekolah tu juga, setelah budak tak akan begitu boleh beri pun dia mau sekolah, dia melalui mengajar di antaranya dengan melalui live. Ini salah satu daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab alat canggih inilah juga dapat boleh kita silaturahim walaupun di antara begitu jauh, akan tetapi seolah dekat je. Kerana boleh di antaranya kita boleh telefon dengan telefon dengan telefon, dengan melalui video call boleh kecek. Oleh tu lah pihak saya berasa terdekat, hati berasa seronok je setelah Allah Ta'ala bagi begitu. Lalu itulah di atas saya ni sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas memberi di atas nikmat tersebut. Oleh itu saya nak seru kepada semua yang mana duduk dengar ni, gunalah alat yang canggih yang duduk di tangan kita tu seboleh-boleh mungkin dapat manfaat, khusus di dalam masa yang sudah gerebok penyakit sekarang. Oleh itu kepada kaum bapa dan ibu dan seumumnya peminat, setelah begitu di antara Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di atas kita dan menentukan di atas kita semua sebagai hamba-Nya,
satu perkara hak yang sangat-sangat kita begitu di antara hamba tak suka dan tak berkenan. Ialah satu penyakit. Ikut penyakit apa-apa pun tak ada siapa dia suruh. Padahal di antara hata penyakit ia adanya hikmah. Oleh itulah sebalik apa Allah Taala cuba kita kena menjadi di antara kebaikan. Dan kita kena suka baik dengan Allah. Bukan Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala kasih kepada hamba. Kerana Allah Ta'ala nak kelola dengan hamba dia dengan melalui coba. Tengok dia coba terhadap rasul-rasul dia. Nah, tengok rasul Nabi kita coba tengok. Allah bukan dia. Nabi sakit. Nah, hak berat sekali kita tengoknya satunya Nabi Allah, Nabi Ayub. Mengasapakah buruk habis. Akhir setelah di antara dia sabar dan dia berdoa dan dia begitu di antaranya ingat ke Allah. Allah Ta'ala lepas di antara sembuh penyakit. Kalau kita nak tilik gabi berapa banyak para rasul Allah dan Nabi Allah dan segala wali Allah yang tak Allah Ta'ala cuba begitu lebih daripada apa-apa lagi. Tu Tuhan nak kelola dengan hamba yang kasih, kelola balas tu. Tak seperti kita kasih pada orang, kita nak halawi semacam tu hendak ia coba. Dengan sebab itulah setelah coba di antara satu penyakit yang begitu yang gerebok sehingga Zuhair jadi kemalangi. Bekerja jadi kemalangi. Khususnya ahli kerja yang pesing duk kerja menego, duk kerja apa perkara lagi tak. Nak buat hubungan begitunya tak boleh. Di situ salah satu dikata satu panggil penghalangan. Nah, akan tetapi bagi orang yang berkebun, ia tidak ada halangan pun. Oleh itulah bagi berkebun masa sekarang, usahalah duk hampir di antaranya berkebunlah. Bangun pagi sekira tidak ada gapo duk dalam kebun. Duk ke tepi pohon kayu, mudah-mudahan kita boleh dapat satu gas apa panggil kad oksigen tu. Kerana di antara penyakit ni dia gerebok. Lagi pula dia jadi melarat pergi makan di antara jelepung. Maka bila jelepung kita tidak gagah, jelepung kita tidak begitu di antaranya sihat kuat, maka bila penyakit kumin ni di antaranya dia masuk tu gak, dia nak pergi makan di antara jelepung. Hak tu sangat. Oleh tu jagalah di antara jelepung kita seboleh-boleh mungkin. Nah, maka mengikut cara adat hak selalu saya duk dengar setengah-setengah bomoh yang katanya, kita bangun pagi, kita akik tangi, tarik nafas sehabis-habis sup. Pokok lepas buat boleh 3 kali. InsyaAllah dia kata menyebab di antara jelepung tu jadi gagah. Dan di antaranya setelah begitu gereboknya penyakit, kita tak akan boleh tinggal satu aqidah. Aqidah kita mesti kita kena tegak. Iaitulah kita kena berimej dengan hukum panggil dengan rukun iman yang ke-6. Wajib kita berimej qada dan qadar Allah. Dengan makna gano apa saja yang berlaku ialah hak sudah menentu daripada Allah sedia kala lagi dah. Dan hak timbul ialah dengan takdir dengan orang panggil widaksa Allah Ta'ala. Itu aqidah kita pegang, yang lain tidak. Dan kita kena menegak satu aqidah, kata bahawa la udwa wala tiarata. Tidak ada jenis jerakit. Di dalam Islam tak boleh kita kena i'tikad penyakit demo jerakit kita tak boleh. Nak kata ada penyakit demo materak kat ambo tak boleh, tak ada jenis jerakit. Nah tu beraqidah tak akan boleh kita i'tikad penyakit dia tu dah mari tengah di kita. Tak akan begitu boleh. Itu beraqidah. Bilanya akidah begitu, tu dak sebut kata di antara penyakit root tita tu, penyakit PC jenis tita bereke tu. Orang panggil nama dia penyakit ni PC jenis gerebok penyakit ni. Tapi bukan penyakit dia tu mai kita. Di antara Tuhan menjadi suku. Itu akidah. Tapi melalui sebabnya. Dengan melalui sebab tu lah kita kena ambil di antara perkataan
Di antara salah satu daripada sahabat Nabi Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Nah, dia kata semasa sebagai ahli Syam, di sisi zahir di antara penyakit ta'un, maka ta'un salah satu penyakit yang gerebok juga. Ia katanya al-waba kannar. Penyakit wabak ni salah satu daripada wabak iaitu ta'un. Salah satu daripada wabak ialah penyakit pesen ini jerakit seperti tadi jerakit rut tito hak pesen cara kita panggil tu. Hak tu panggil berakidah tak boleh iktikad balas tu. Ia kata penyakit wabak ni salah satu dia panggil jenis-jenis kumis pesen mudah jerakit ni kannar seperti mana api dia kata. Lepas tu wa antum waquduha dan puak-puak kita manusia ni kayunya kayu api. Nah, bila begitu tafarraqu hatta la tajida ma yash'aluha. Ia kata kita pisah asing, kita pisah becek sehingga tak boleh dapatlah api benda yang nak menyala. Ketika itu fatut fi'ah. Sebab tu dia padam hala. Atau fatut fa'a maka dipadam akan api. Fatut fa'a. Mati hala. Kamar dia pahal di sinilah di antara demo hak apa sing hak bijak pandai ni. Dia tadi jenis penyakit ni dia nak jerakit, ia tak akan boleh di antara seolah kata menyebab jadi di antara lahir satu kumin ni. Ia telah kena rengas sembik lebih. Lepas tu kena pergi pakai di antara katuk hidung. Kerana kumin yang masuk ke hidung. Ia tak masuk ke lubang mata, tak masuk ke lubang telinga. Habis tu bila kita berjabat salah dengan orang yang ada penyakit tu, jadi jenis kumin tu yang menjadi di situ. Bukan penyakit dia sama kita dah. Jenis kumin di situ tu, ia lekat-lekat tangan kita. Bila lekat di tangan kita, kita biasanya bila perlu kita sapu hidung. Ataupun kita sapu muka yang masuk ke hidung tu. Sabit tu ia kena pakai di antara jenis katuk muka. Pasal tak sewi kumir tadi boleh masuk ke hidung. Kot telinga yang tak masuk, kot bulu roma yang tak masuk, yang masuk kot jalan hidung. Waktu sepakan mic tu ya. Kemudian untuk nak mati kumir tu, kita kena basuh dengan alat-alat yang pesen jenis tajam-tajam. Hak dia panggil cil ataupun sabung. Nah, ataupun dia panggil sabung hak dia dok basuh kuyuk tu asal lima kot. Boleh berlaku tak ada gapo tujuan nak mematikan kumis. Sabit kalau kita usaha begai gapo-gapo sebelum kita nak basuh muka tu gak, kita basuh tangan cuci dulu insya-Allah penyakit tu kumis tu tak akan boleh diantar mengatasi. Oleh itulah di antaranya kerajaan dak gi buat matakan ya tahu ahli khibrah dia. Wi ahli kebijakan dia untuk nak mengkawali kita kena asing-asing. Oleh itu saya nak suruh kepada kaum bapa dan ibu khususnya kita yang tak wapari akan beraya Aidil Adha. Sekiranya kita duk ahli dari kampung dari rumah kita jiran hak tak ada kena tak apa jawab salah tak ada apa. Hak bimbang takut orang luar lagi masuk. Khususnya tempat hak orang yang timbul penyakit tu, seboleh-boleh mungkinnya tak sedut pergi carilah orang hak pesing hak tak ada tempat dia tu. Pas kita pun jadi pergi cari orang. Sebab itulah kerajaan khususnya Cula Raja Menteri dia fikir jauhnya bimbang takut gerebok di antaranya banyak. Ia pakat kata rana tak sedut pergi buatlah semaya raya beri pun wi jadi ramai-ramai. Lebih lagi hari raya ni lebih lagi pula. Lah orang duduk di kampung tu, mari di kampung lebih ke anak cucu cicit kita, kawan menantu kita. Hak tu sangat-sangat. Oleh tu perkara ni cuba kita seelak-elak semungkin-mungkinnya kita jaga sikit nah, semungkin-mungkin. Bimbang takut dia kena dalam kampung kat gerebok katuk kampung bila katuk kampung nak kerja pun tak boleh. Dah itu kan susah tiap-tiap apa perkara nak hadapi nisbah zuhil hakikat kita ya pun ya lah. Oleh itulah saya menggalak kepada kita semua ni ikutilah apa hak orang matakan cara-cara yang sudah memberi oleh ahli berkenaan khusus ahli khibrah yang bijak dan pandai.
Itu sebagainya. Nah, oleh tu ia poya di antara kita setelah kita jaga dah, maka kita tak dapat tidak kita kena ikuti di antaranya dengan doa-doa hati. Kamane banyak di antaranya. Kapur duk tanya nak baca doa gapo tok guru dia kata. Tak sewi kenanya. Jadi hak ni banyak. Jadi baik kita tak pandai baca tu tak ada ayah halih. Doa bahasa Jawi tak podah. Bahasa Jawi. Tak pandai sangat baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca semua hak tu pun tak podah. Nah, hanya bagi saya dan pelajar saya tak tinggal lah. Nah, saya tak tinggal lah di antara saya dah baca lepas subuh lepas asar 3 kali. Kerana datang pada hadis. Nah, siapa dia baca man qalaha la yusibu syai'un minal bala insya-Allah. Dia telah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lepas subuh 3, lepas asar 3 tu saya dah baca. Lepas tu di antara saya pun tak tinggal juga dah baca doa ni. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya baca di antara lepas asar dan lepas subuh saya baca 7 ni. Kerana tok guru saya Habib Umar kita bersebalah tu. Baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu saya tak tinggal baca. Lepas tu saya baca juga orang panggil bismillah 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kan datang pada hadis dia kata man qalaha salas marrat sabahan wa masaan lam tusibhu faj'atu bala. Tu maka tak akan kena. Siapa dia baca petang maka selamat pagi siapa petang. Siapa dia baca petang selamat pagi. Siapa baca pagi selamat petang. Baca je tinggal. Dan satu lagi pula baca pula bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudah tak usah baca payah lah. Tak usah sebut katanya auzumin virus corona tak pun tak apa pada ni cukup dah. Bila kita buat amal ni madai habis. Satu kita masuk dalam kebun, pagar dengan ular dengan penyakit cukup hak ni. Nah kita buat amal tu. Itu sebagai di antara nasihat dan sebutan untuk mengingat diri saya sendiri kepada umumnya peminat-peminat saya. Anak usahalah jaga matakan, jagalah semua ahli keluarga kita berdoa sebelum boleh mungkin berdoa dan bacalah aurat hak sebut tadi ala qadar kita tak pandai ni balas tulah. Kita orang yang pandai awak ni boleh baca sebut doa panjang-panjang kita tak pandai ala qadar tu. Biar kita orang kampung biasa ni go baca tak nak mihir mana. Ala qadar tu baca bismillahilladzi la yadurru hak tu itu sekali. Bismillah la wala quwwata illa billahil azim tu 3 kali. Bismillah. Nah, habis baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Baca hak tu lah. Cukup 3 insya-Allah taala. Nah, kita di antaranya akan selamat mengikut seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dia wasiatnya balas tu.